Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matlamat pembangunan mampan dipraktikkan dengan mengekalkan kualiti hidup manusia melalui pengukuhan maqasid asy-syar'iyyah. Perkara tersebut antara intipati ceramah pada program Semarak Jabatan Penerangan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Program berlangsung kemarin di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsa Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah bertajuk Maqasid Asy-Syar'iyyah dalam kepimpinan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Pengarah Pusat Pengajian Siswazah Universiti Islam Sultan Syarifadi. Program juga diisi dengan pameran mini fotografi dikendalikan oleh unit fotografi Jabatan Penerangan yang memaparkan suasana Majlis Ramah Mesra bersama rakyat di daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Tutong. Para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang berjaya menamatkan pengajian diraikan pada satu majlis doa kesyukuran sempena Haflul Takharuj ke-11 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Antara yang hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halih wal Agama. Pada majlis tersebut, anugerah cemerlang Diploma Aliyah Qiraat disampaikan kepada para graduan yang diraikan. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa Peguam Negara. Para profesional dan pakar industri membincangkan perkembangan modal manusia profesional di negara Brunei Darussalam melalui sidang kemuncak modal manusia inisiatif Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Dalam ucapannya, Daeng Hajah Nurul Haniah binti Haji Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Progresif, menekankan peranan penting para pekerja sebagai nadi pertubuhan. Sementara ucap tama bertajuk Navigating HR in the New World disampaikan oleh Mei Leng Kwok, Ketua Serantau Institut Anggota dan Pembangunan Asia Pasifik. Laporan Kajian Tenaga Kerja KTK 2022 menunjukkan peningkatan pekerja di sektor swasta sebanyak 0.7%, iaitu daripada 68.5% pada tahun 2021 kepada 69.2% pada tahun 2022. Lebih daripada setengah jumlah tersebut adalah pekerja tempatan yang sebahagian besarnya pekerja perkhidmatan dan jualan, diikuti oleh profesional, juruteknik dan profesional bersekutu. Dalam siaran akhbarnya, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyatakan dari segi jenis kegiatan ekonomi, majoriti pekerja tempatan yang mencatatkan peningkatan adalah aktiviti pelombongan dan kuari, penginapan dan perkhidmatan makanan, perkhidmatan profesional, teknikal, pentadbiran dan sokongan. Hasil KTK 2022 menunjukkan peningkatan purata pendapatan sebulan dari semua pekerjaan sebanyak 16.5%, iaitu daripada RM1,536 sebulan bagi setiap seorang pekerja di tahun 2021 kepada RM1,789 sebulan di tahun 2022. Peningkatan tersebut khususnya disumbangkan oleh pekerjaan di sektor swasta. Bagi kadar penyertaan tenaga kerja mencatatkan sedikit penurunan sebanyak 1.1%, iaitu daripada 63.8% pada tahun 2021 kepada 62.7%. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan penduduk di luar tenaga kerja, terutamanya dalam kalangan berumur 55 tahun ke atas. Purata jumlah waktu biasa bekerja bagi semua pekerjaan menurun sebanyak 2.3% kepada 46.4 jam dalam seminggu
di tahun 2022 berbanding 47.5 jam pada tahun sebelumnya disebabkan oleh penurunan purata jumlah waktu biasa bekerja di sektor swasta terutamanya dalam kalangan pekerja asing. Kadar pengangguran mencatatkan sedikit peningkatan sebanyak 0.3% iaitu daripada 4.9% pada tahun 2021 kepada 5.2% pada tahun 2022 yang sebahagian besar terdiri daripada kalangan dewasa berumur 25 ke 29 tahun yang mempunyai kelulusan pendidikan peringkat tinggi. Bagi jumlah penduduk di luar tenaga kerja meningkat sebanyak 3.9% berbanding tahun sebelumnya dengan sebanyak 94.6% adalah mereka yang tidak aktif untuk mencari pekerjaan dan tidak bersedia untuk bekerja disebabkan masih dalam pengajian, sedang menjalani kursus latihan dan mempunyai tanggungjawab keluarga atau isi rumah. Bagi peringkat usia pula, 32.1% daripada jumlah penduduk di luar tenaga kerja merupakan golongan belia. Laporan KTK 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Sebarang pertanyaan hubungi talian atau melayari laman sesawang yang tertera. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Kementerian Kebudayaan dan Sukan menerima sumbangan daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui bahagian Kumpulan Perbankan Runcit RBG. Majlis penyerahan derma diadakan petang kemarin di Pusat Bahagia Daerah Brunei dan Muara. Derma berjumlah RM2,500 disumbangkan untuk tabung orang-orang cacat. Sumbangan tersebut diterima oleh Dayang Mirani Florizah binti Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat daripada Dayang Hajah Rohani binti Haji Saleh, Ketua Bahagian Jualan Bahagian Kumpulan Perbankan Runcit BIBD. Sumbangan diharap dapat membantu meringankan keperluan golongan yang memerlukan, khususnya orang kelainan upaya. Kebolehan dan kemahiran generasi muda dalam hasilkan dan mengongsikan kajian sejarah berbentuk ilmiah didedahkan melalui program Menyuluh Sejarah Brunei kali kelima. Bertemakan melalui Islam Beraja, Benteng Pertahanan dan Kestabilan Negara, program dianjurkan oleh Bahagian Pusat Pengkajian Borneo PEN Borneo dengan kerjasama Persatuan Sejarah Brunei Persebar. Hadir Dr. Haji Ramli bin Haji Tingkong, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja. Program antara lain bermatlamat memperkenalkan kajian sejarah yang bersifat komprehensif, mendalam dan belum pernah dibuat kajian. Selain itu, ia juga mendedahkan pengetahuan dan kemahiran generasi muda dalam menggali, menganalisa dan menghasilkan penulisan kajian sejarah. Acara diadakan di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Sebuah syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini, iaitu syarikat Qamarun Tours Sdn Bhd. Jabatan Urusan Haji Kementerian Khalifah Agama dalam siaran medianya memaklumkan ketika ini sebanyak 19 buah syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat umrah boleh mengikuti dan berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dibenarkan.
Kolaborasi kebakaran pedagogi alaf baharu dalam bidang bahasa Arab serta berkongsi pengalaman dan maklumat berkaitan pengendalian latihan perguruan bahasa Arab di antara institusi pendidikan guru kampus pendidikan Islam Bangi Selangor Malaysia IPG dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Halihul Gama antara matlamat lawatan rombongan institusi IPG ke negara ini. Rombongan institusi berkenaan meneruskan program dengan lawatan ziarah Mawaddah Nusantara ke Sekolah Arab Sultan Haji Hasla Bolkiah, Kampung Rimba. Semasa berada di Sekolah Arab, kedua belah pihak mengadakan sesi perbincangan dan sesi ceramah motivasi disampaikan oleh wakil rombongan lawatan kepada pelajar-pelajar sekolah tersebut. Lawatan seumpamanya merupakan atur cara terakhir bagi program ziarah Mawaddah Nusantara ke negara ini. Lawatan mereka juga bertujuan membuat tinjauan pelaksanaan pedagogi bahasa Arab di salah sebuah sekolah Arab di negara ini. Memupuk budaya membaca akan meningkatkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa pembentangan kertas kerja siri webinar Galakan Budaya Membaca 2023. Siri webinar yang diungkahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan itu diadakan secara dalam talian. 156 orang menyertai siri webinar kali ini. 2 kertas kerja dibentangkan. Siri webinar seterusnya akan diadakan pada hari Selasa 22 Ogos ini. Bagi yang berminat untuk mendaftar, sila layari Instagram rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka menerusi @perpustakaan di BPBSB.